Okey, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof Mas dan rakan-rakan sekalian. Jadi, saya dan rakan saya iaitu Chair Literasi iaitu dikenali sebagai Cici akan membentangkan tajuk perkhidmatan kaunseling. Okey, baiklah. Jangan ignorekan gambar tu. Okey, kita beralih kepada definisi nasihat. Dia terdapat 3, nasihat, bimbingan dan kaunseling. Okey, nasihat bermaksud tunjuk ajar untuk peringatan yang boleh diberikan oleh sesiapa sahaja dan dia memberi ruang kepada seseorang untuk berubah ke arah kebaikan lah. Dia terdapat 7 elemen, terdapat beberapa elemen lah, bukan 7 elemen yang di mana dia boleh terdapat dalam tunjuk ajar bagaimana kita boleh melaksanakannya ataupun cadangan. Okey, kita beralih kepada objektif pula. Objektif nasihat ini adalah menyedarkan dan menginsafkan diri individu itu agar individu itu sedar terhadap kesilapannya dan berubah ke arah yang kebaikan. Okey, yang seterusnya adalah perbezaan. Dia ada perbezaan dan persamaan juga. Kita tengok perbezaan dahulu. Perbezaannya adalah nasihat ini adalah terhad kepada isu ataupun soalan yang spesifik diutarakan oleh individu yang bermasalah lah. Jadi, nasihat ini tidak semestinya diberikan oleh orang yang profesional. Nasihat ini boleh diberikan oleh sesiapa sahaja. Contohnya lah, macam macam contohnya kawan-kawan. Korang boleh minta nasihat macam korang ada masalah nak belajar ke, nak tips nak belajar ke, korang boleh minta nasihat daripada kawan korang sendiri. Dia bukan tertera kepada golongan yang profesional sahaja yang boleh memberikan nasihat ini. Okey, yang seterusnya macam saya cek lah tadi, individu yang memberikan nasihat tidak semestinya daripada kalangan yang profesional. Okey, next. Next adalah definisi bimbingan. Okey, maksud definisi bimbingan adalah di mana dia merupakan sebahagian proses menolong digunakan untuk membantu klien membuat pilihan yang betul dalam tindakan mereka lah, iaitu kaunselor akan membantu klien untuk mereka membuat pilihan yang tepat untuk menyelesaikan isu mereka sendiri. Okey, objektifnya adalah menyediakan program yang mempunyai matlamat atau yang ingin dicapai pada akhir program. Di mana kita tahu kalau kita buat sesi kaunseling ke atau apa-apa sesi, mestilah klien tu ada matlamat mereka sendiri untuk dicapai pada akhir-akhir sesi. Okey, itu adalah objektif. Kita beralih kepada perbezaan pula. Perbezaannya dia adalah satu panduan ataupun satu proses yang memberi panduan kepada golongan iaitu klien lah yang memerlukannya, iaitu golongan yang mempunyai masalah lah. Okey, selalunya kedudukan pembimbing ni adalah biasanya lebih tinggi daripada yang dibimbing. Macam contohnya dekat sekolah menengah lah. Macam contohnya yang pembimbingnya semestinya adalah guru kaunselor dan yang dibimbingnya adalah pelajar. Okey, yang seterusnya adalah guru bimbingan. Guru bimbingan ni adalah individu yang dipilih ataupun dilantik oleh pihak universiti ataupun pihak kerajaan ataupun pihak sekolah sendiri untuk bertanggungjawab membimbing para pelajar lah. Okey, kita beralih kepada next adalah definisi kaunseling. Definisi kaunseling adalah di mana dia adalah proses interaktif antara klien dan kaunselor yang secara profesional dan dia boleh dilakukan oleh kaunselor yang berdaftar. Objektif kaunseling ni adalah untuk memastikan klien dapat melihat masalah di sudut yang berlainan dan dia boleh membantu klien tersebut untuk mengatasi dan macam in simple word kita boleh kata kaunselor itu akan membimbing klien itu untuk mencelik akal menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan membantu klien tersebut membentuk amalan hidup yang positif. Okey, perbezaannya adalah perbezaan kaunseling ni adalah dia di mana dia boleh dilaksanakan secara individu, kelompok, keluarga dan perkahwinan. Okey, klien dan kaunselor ni akan bekerjasamalah ataupun dia boleh dikatakan mereka akan berbincang bersama-sama untuk memastikan matlamat yang mereka ingin dicapai itu dijalankan dengan jayanya. Okey, untuk aplikasi masa saya kata tadi,
kaunselor yang menjalankan sesi kaunseling ini mestilah berdaftar dengan lembaga kaunselor Malaysia, sebab orang individu yang menjalankan sesi kaunseling ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang biasa, mesti berdaftar dengan lembaga kaunselor. Okey. Untuk persamaan pula, dia ada persamaan antara bimbingan dan kaunseling, di mana kedua-dua bimbingan dan kaunseling ini boleh diguna pakai untuk bantu pesakit ataupun klien yang mempunyai masalah. Bimbingan digunakan sebagai alat terapeutik yang bantu klien yang mempunyai masalah lah. Di mana yang seterusnya adalah kaunseling sendiri yang dipraktikkan adalah lebih mendalam, iaitu dia adalah kita akan meneroka masalah tersebut dengan lebih mendalam lah. Jadi kedua-dua kaedah ini boleh digunakan dalam organisasi ataupun dengan individu lah. Okey, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, selamat pagi dan selamat petang dan salam sejahtera. Saya Cici, pembentang seterusnya. Okey, kita beralih pula kepada sejarah kaunseling. Okey, sejarah kaunseling ini dia bermula di Amerika Syarikat sebab sejarah kaunseling ini dia bergerak bersama-sama dengan revolusi perindustrian yang berlaku di England lah. Okey. Proses perkembangan macam mana sejarah kaunseling ini boleh terbentuk sebab wujudnya pemikir-pemikir Amerika yang menganggap bahawa proses perkembangan yang memberi kaunseling itu ialah proses perkembangan yang memberikan perhatian khusus untuk memastikan penerapan nilai yang tinggi dan positif. Maksudnya di sini pemikir-pemikir Amerika beranggapan bahawa dengan mempunyai penerapan nilai yang tinggi dan positif akan membantu individu untuk mencapai tahap yang lebih baik. Maksudnya mereka boleh mengubah hidup mereka daripada buruk kepada yang lebih baik. Okey. Masyarakat Amerika juga menyokong bahawa kepercayaan bahawa gaya hidup dan sikap individu adalah berdasarkan pilihan sendiri. Mereka berpendapat bahawa kalau individu tu ingin berjaya, ingin mencapai satu matlamat yang baik dalam hidup, mereka haruslah mempunyai pilihan sendiri dan tidak dikongkong oleh mana-mana pihaklah untuk menentukan sebarang pilihan. Dan pembangunan ekonomi serta penekanan terhadap aspek perkembangan dan memajukan diri memberi sokongan terhadap perkhidmatan kaunseling. Macam saya cakap tadi, perkhidmatan kaunseling tentang kita memajukan diri sendiri. Jadi proses kaunseling tu jadi semasa revolusi perindustrian berlaku, kan berlakunya pembangunan ekonomi serta pembaharuan. Jadi disebabkan itulah sejarah kaunseling ni, perkhidmatan kaunseling ni dia meningkat sebab individu tu dia kena menjadi seseorang yang lebih baik daripada yang sebelumnya untuk sama-sama mencapai maksud revolusi itu sendiri. Dan keadaan masyarakat yang hadkan hak individu dalam menentukan arah hidupnya tidak akan membolehkan khidmat kaunseling berkembang. Jadi maksudnya di sini, kalaulah semasa revolusi perindustrian itu tidak wujudnya hak sendiri ataupun pilihan sendiri, dia akan menyebabkan perkhidmatan kaunseling itu tidak berfungsi sebab individu masih memerlukan orang lain untuk membuat keputusan terhadap sesuatu perkara. Seterusnya, kita masuk kepada mitos dan realiti. Mitos dan realiti ini sering berlaku terhadap perkhidmatan kaunseling lah sebab dia sebenarnya mereka menganggap orang yang pergi kaunseling ini adalah orang-orang yang bermasalah. Tetapi sebenarnya seperti yang kita lihat di sini, mitosnya adalah kaunseling untuk orang yang hilang akal atau gila. Sebenarnya tak semua orang yang bermasalah tu tidak berjaya dalam kehidupan. Ada kalanya orang yang memerlukan kaunseling adalah golongan-golongan yang berpendidikan, golongan yang bijak, golongan yang berpengalaman, yang ada kerja yang hebat, ekonomi yang stabil. Tapi mereka still perlukan kaunseling sebab mereka ada tekanan, mereka ada stres yang perlu mereka selesaikan di semasa bekerja, dan dalam masa yang sama mereka masih ingin mencari potensi-potensi diri. Okay. Dan ramai orang percaya bahawa individu yang mencari perkhidmatan kaunseling kebiasaannya akan membuka ruang untuk lebih berjaya dan menjalani kehidupan yang lebih positif. Okay. Mitos yang kedua adalah kaunseling untuk individu yang mempunyai masalah yang tidak tertanggung atau berat. Memang betul, kebanyakan orang yang pergi kaunseling ialah orang-orang yang mempunyai masalah yang sangat berat. Tetapi, kaunseling itu tidak terhad kepada masalah-masalah yang berat sahaja.
boleh jadi masalah-masalah kecil. Macam kita tengok sini, sesiapa pun boleh mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah, tak kira berat ataupun ringan. Sebab mungkin bagi orang tu masalah dia ringan, tapi bagi orang ni masalah dia sangat berat. Jadi kaunseling ni dia menerima tanpa syarat, tidak kisahlah masalah itu besar kah, masalah itu kecil kah. Yang penting jika mereka ingin mendapatkan pertolongan, kaunselor sentiasa ada untuk membantu. Mitos yang ketiga pula, kaunselor tidak mengenali saya dan bagaimana beliau boleh membantu seseorang yang tidak dikenali. Okey. Kalau macam yang kita tahu, apabila kaunselor mengenali klien terlebih dahulu, benda tu adalah satu kesalahan atau melanggar etika, kerana apabila kaunselor sudah mengenali klien, kaunselor tu akan wujud satu pemikiran bias di mana kita tidak akan melalui prosedur-prosedur yang sebenarnya. Sebab kita sudah kenal dia. Contoh, saya dan kawan saya Tivia berkawan baik. Jadi suatu hari Tivia memerlukan pertolongan. Memandangkan saya sudah mengenali Tivia, jadi saya akan terus skip beberapa prosedur yang sepatutnya saya jalankan. Saya tidak akan menolong dia sebaik mungkin sebab saya sudah mengenali dia. Dalam masa yang sama akan wujud bias ataupun pemikiran yang tidak adil terhadap Tivia sebab saya sudah mengenalinya. Okey. Seterusnya adalah kaunselor hanya duduk, angguk dan diam sahaja tanpa memberikan kata-kata nasihat. Okey, ini adalah mitos yang salah sebab kaunselor untuk menyelesaikan masalah dia perlu membantu klien, dia perlu melibatkan diri secara aktif. Sebab kalau mereka tak libatkan diri secara aktif, mereka tidak boleh mengenal pasti apa permasalahan klien. Kalau mereka sekadar angguk, sekadar duduk, diam je, baik klien tu bercakap dengan dinding. Okay. Jadi sebab tu kaunselor ni dia harus memberikan harus melibatkan diri sebab mereka akan aplikasikan teknik-teknik untuk mengenal pasti permasalahan klien, mengenal pasti rawatan yang sesuai dengan klien mengikut permasalahan. Okay. Seterusnya adalah proses kaunseling mengambil masa yang lama. Sebenarnya proses kaunseling ini bergantung kepada matlamat, motivasi dan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh klien. Kalau masalah yang dihadapi oleh klien pada hari itu boleh diselesaikan dalam satu sesi, tidak menjadi masalah untuk dia ditamatkan pada sesi pertama sahaja. Tetapi sekiranya klien memerlukan perancangan yang lebih rapi, memerlukan bantuan yang lebih lama, agak wajarlah proses kaunseling itu sangat lama. Okay. Dan sesi kaunseling biasanya mengambil masa antara 8 hingga 15 sesi kaunseling saja. Sebab semasa dalam tempoh itu, kaunselor akan membantu dan memberikan beberapa rawatan lah untuk membantu klien. Yang ketiga, semua orang akan tahu saya berjumpa dengan kaunselor. Okey, ini adalah salah satu mitos yang sangat salah. Sebenarnya, apabila seseorang menjalankan sesi kaunseling dan bersama kaunselor, sesi itu terikat dengan etika kerahasiaan di mana kaunselor tidak boleh memberikan apa-apa maklumat kepada sesiapapun, kepada sesiapa pihak, kecuali penceritaan klien tersebut menjurus ke arah mencederakan diri sendiri, ke arah membahayakan orang lain. Ketika itu sajalah etika kerahasiaan diberi pengecualian. Jadi agak tidak wajar sekiranya semua orang tahu bahwa klien itu bertemu dengan kaunselor sebab kaunselor memang tidak akan membocorkan rahasia. Kalau dia membocorkan rahasia tanpa sebab-sebab yang kukuh, kaunselor boleh dikenakan tindakan. Antaranya adalah lesen ditarik, dikenakan saman dan sebagainya. Okay. Dan ini kaunseling perkawinan atau kaunseling pasangan sering memperlihatkan salah seseorang yang menjadi punca permasalahan di dalam perkawinan. Okey. Sebenarnya kalau kaunseling perkawinan dia memfokuskan hubungan antara pasangan. Dia tidak memfokuskan kepada satu individu sahaja sebab kaunselor ni dia perlu mendapatkan maklumat daripada dua-dua pihak untuk dia mencari punca macam mana hubungan tu terjejas. Jadi mereka kaunselor ni akan bantu pasangan tu untuk memperkasakan diri macam mana nak memperbaiki hubungan. Jadi kaunselor dia tidak akan fikir pasal satu pihak sahaja. Dia akan fikir
mula dia akan jumpa pihak ni, baru jumpa pihak ni, baru dia akan fikirkan cara macam mana nak kedua-dua pasangan ni untuk berbincang. Okay. Kaunseling perkahwinan hanya layak diberi pada pasangan yang berada di ambang penceraian. Okay. Adalah sebenarnya kalau berada di ambang penceraian tu agak sukarlah sebenarnya untuk kaunselor membantu. Jadi sangatlah digalakkan dan sangat diharapkan bahwa walaupun isu tu sangat kecil tetapi berbeza dengan setiap orang. Jadi kalaulah semasa perkahwinan tu ada timbul isu-isu kecil apa tu semua yang Anda rasa susah nak selesaikan, adalah disarankan untuk berjumpa dengan kaunselor. Kerana di ambang penceraian tu agak lambat sudahlah untuk kaunselor membantu, sebab tak semua orang bila berada di ambang penceraian dia nak memperbaiki hubungan. Okay. Dan ini pasangan yang bermasalah hanya sesuai melalui terapi atau kaunseling secara berpasangan. Okey. Memang betul kalau kaunseling pasangan secara serentak adalah yang paling berkesan dan paling baiklah, sebab mereka akan kedua-dua individu tu akan berbincang bersama mereka apa yang mereka alami dan apa yang perlu mereka laksanakan. Tetapi jika pasangan tu dia memang yang kalau jumpa aja bergaduh, memang kaunselor akan melakukan pendekatan yang berbeza, iaitu berbincang dengan pihak ini dulu, baru pihak ini, dan kemudian mempertemukan kedua-dua klien. Dan yang terakhir adalah kaunseling akan merubah siapa saya yang sebenarnya. Okay. Kaunseling dia tidak akan ubah diri Anda, sebab kaunseling ini hanya untuk membantu klien mendapatkan perubahan positif. Okay. Sebagai contoh, saya ni suka bercakap, saya ni seorang yang aktif, tapi kalau saya pergi jumpa kaunselor tidak bermaksud tiba-tiba saya jadi pendiam. Dia tidak akan bermaksud tiba-tiba saya jadi seorang yang suka duduk diam. Bila saya jumpa kaunselor, saya hanya mengubah pemikiran saya yang negatif kepada yang positif. Dia tidak boleh mengubah personality saya, tidak boleh mengubah siapa saya yang sebenarnya. Dia hanya membantu saya memperbaiki diri. Okay. Seterusnya, etika dalam kaunseling. Okey, baiklah, kita beralih kepada etika dalam kaunseling. Yang pertamanya adalah kesukarelaan. Di mana dimaksud kita tak boleh paksa seseorang ataupun kita tak boleh paksa klien untuk mengambil sesi kaunseling lah, untuk menghadirkan diri ke sesi kaunseling. Sebab itu kita kena mengambil kira faktor sama ada klien itu dipaksa ataupun mereka hadir secara sukarela ke program kaunseling. Di mana kita mesti ada borang-borang persetujuan dalam sesi kaunseling. Sebelum kita menjalankan sesi kaunseling, kaunselor akan memberikan borang persetujuan di mana klien itu akan menandatangani borang persetujuan tersebutlah. Dan klien yang hadir ke sesi kaunseling dengan sikap yang terbuka akan menerima dan menghasilkan kesan positif dalam hubungan bersama kaunselor. Macam saya cakap tadi, mestilah klien dia datang kaunseling secara sukarela. Mestilah dia akan menerima dan menghasilkan kesan positif ataupun dia ada pemikiran yang positif untuk berubah diri dia, untuk mengubah ataupun menyelesaikan, atau pemikiran positif untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Okey, yang kedua pula dia adalah borang persetujuan, di mana saya katakan tadi, sebelum sesuatu kaunseling ataupun sesi kaunseling dimulakan, kaunselor akan memastikan klien bersetuju untuk mendapatkan kaunseling dengan matlamat yang boleh dicapai oleh klien itu sendiri. Itu kita ada borang persetujuan sebelum kita jalankan sesi kaunseling. Selain melindungi, iaitu safeguard hak-hak dan kepentingan klien, ia juga menjaga dan melindungi hak-hak dan profesional sebagai seorang kaunselor sewaktu menjalankan tugas. Okey, yang ketiga adalah kerahsiaan. Di mana kita dalam sesi kaunseling, sebelum kita jalankan sesi kaunseling, mestilah kita ada etika kod kerahsiaan, di mana sebelum kita jalankan sesi kaunseling, kaunselor akan menerangkan apa itu kod etika kerahsiaan, di mana dia bermaksud apa-apa masalah yang dikongsikan oleh klien adalah antara kaunselor dan klien sahaja. Dia tidak boleh dibocorkan di mana-mana kecuali masalah yang diceritakan oleh klien tersebut melibatkan ataupun membahayakan diri sendirilah. Macam contohnya klien kata dia nak bunuh diri, apa-apa pun, mestilah kaunselor itu kena melibatkan pihak tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Aspek kerahsiaan yang dibolehkan bagi kaunselor untuk melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab dan berwajib sekiranya ia melibatkan jenayah seksual kalangan. Kata saya cakap tadi lah, kalau dia melibatkan atau membahayakan klien itu atau membahayakan orang lain, mesti melibatkan pihak-pihak tertentu. Okey, yang seterusnya. Okey, baik. Saya serahkan kepada pembentang. Okey, baiklah. Etika dalam kaunseling yang seterusnya adalah pembuat keputusan. Okey, dalam semasa satu sesi, kaunselor ni dia hanya boleh membantu klien membuat keputusan. Dia tak boleh menentukan apa yang terbaik untuk klien. Kerana klien yang bertanggungjawab membuat semua keputusan. Kita tak boleh macam contoh kita jadi kaunselor, kita tak boleh cakap kamu harus buat macam ni, kamu harus buat macam ni. Sebab itu adalah kita yang memberi keputusan. Dan itu klien yang akan menghadapi apa keputusan yang mereka lakukan nanti. Jadi semasa sesi adalah tidak dibenarkan sama sekali kaunselor untuk membuat keputusan tanpa perbincangan bersama klien. Kerana kaunseling adalah untuk membantu klien celik akal dan memahami teknik serta mengenal pasti masalah yang berlaku dan menyelesaikan masalah tersebut secara efektif dan berkesan. Okay, yang kedua adalah sosio budaya. Okay. Sosio budaya ini maksudnya kepelbagaian sosial dan kepelbagaian budaya. Okay, kaunselor dia kena sedar dan peka bahawa setiap individu ni dia ada personality yang berbeza, dilahirkan dalam budaya yang berbeza, dibesarkan dalam keadaan yang sangat berbeza bagi setiap orang. Jadi, kaunselor dia kena belajar dan memahami karakteristik budaya supaya dia boleh memahami konteks kehidupan klien yang menginginkan pertolongan. Jadi kalau kaunselor tidak faham apa pengalaman sosial atau budaya yang dialami oleh klien, agak tinggi kemungkinan bahawa kaunselor tidak dapat membantu klien sama sekali yang akan menyebabkan klien menjadi lebih teruk lah. Okay. Seterusnya adalah tempo dan cara penyimpanan maklumat. Okey, setiap kali sesi kaunseling dijalankan, kita sebagai kaunselor perlu membuat rekod. Okey, kenapa rekod ini penting? Sebab andai kata berlakunya satu isu yang melibatkan pihak mahkamah jadi laporan-laporan yang kita tulis itu boleh membantu klien untuk mendapatkan bantuan daripada mahkamah, untuk mengukuhkan lebay daripada mahkamah. Okey. Kerana setiap sesi ataupun setiap laporan yang ditulis perlulah disimpan di tempat yang selamat dan berkunci. Macam contoh kenapa dia perlu selamat dan berkunci? Sebab dia adalah etika kerahsiaan. Kita tak boleh benarkan orang yang tidak terlibat untuk baca laporan-laporan tu. Macam contoh di sekolah. Di sekolah kebanyakan bilik kaunseling memang semua akan terbuka. Kalau kita masuk mesti kita boleh baca segala dokumen-dokumen yang ada di sana. Jadi sebagai kaunselor kita tidak boleh membiarkan bilik kaunseling itu sentiasa terbuka sebab ada maklumat-maklumat dalam itu yang sangat penting dan melanggar privasi individu lah. Dan tempoh simpanan untuk satu laporan adalah selama 5 tahun. Kalau lebih daripada 5 tahun dia kena dilupuskan lah ataupun mengikut jabatan-jabatan yang menggunakan hikmat kaunseling lah. Seterusnya, okey, itu sahaja daripada kami, daripada kumpulan 1. Saya Charlie Stress. Ini adalah mendengar tanpa menghakimi, membimbing dengan empati. Nama saya Charlie Stressy dan kawan saya Divya Armugam. Ya, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan?